Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, macam mana? PKP sambung lagi Sambung lagi 2 minggu. Memang ni apa? Banyak tinggal lah kalau korang tak follow apa yang cikgu-cikgu bagilah, nota ke, buat latihan ke kan. Okey, tak apa. Untuk subjek saya RBT tingkatan 2, berkenaan dengan topik reka bentuk mekanikal, sini saya akan jelaskan dan bacakanlah tentang topik yang kita bincangkan ni lah. Okey. So kalau kau tengok reka bentuk mekanikal. Okey. First, mengenal pasti komponen mekanikal. Okey, reka bentuk mekanikal merupakan satu proses kawalan dan pemindahan tenaga melalui pergerakan mekanikal seperti tuas, gear, mesin atau jentera. Okey, apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk mekanikal ni? Okey, dia ada satu reka bentuk untuk menjalankan suatu tugas ataupun menggerakkan suatu objek ataupun benda ataupun produk. Okey, bagaimana cara pergerakan tu adalah menggunakan satu produk mekanikal. Okey, jadi untuk menggerakkan satu objek, output kita panggil. Lepas tu ada proses dia. Inilah produk tu tadi. Dan input. Input ni apa yang kita bagi ataupun kita bagi daya, contohnya macam basikal. Kita kayu akan gerakkan gear dan gear tu akan gerakkan basikal tu. Itu macam tu lah dia punya maksud dia. Okey, next. Okey, komponen yang terlibat adalah seperti berikut. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 komponen yang terlibat dalam reka bentuk mekanikal ni. Yang pertama gear, gear. Pautan, yang kedua pautan, yang ketiga wheel ataupun tuas, yang keempat takal, yang kelima tali sawat, yang keenam aci sesondol ataupun kita panggil camshaft. Aci tu cam, shaft tu aci. Okey, dalam bahasa Inggeris lah. Okey, seterusnya aci engkol, crankshaft, gelonso, galas berbola ataupun ball bearing, bindu dan rantai. Okey, benda-benda semua ni kamu boleh tengok dalam buku teks. Dalam buku teks ada macam mana gambar dia dan juga dia punya penerangan sedikit lah. Tapi next ni kan saya akan tunjukkan apa yang penerangan untuk siap satu lah bagi komponen ni. Okey, first kita tengok gear. Gear adalah komponen Gear adalah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Okey, macam kita cakap tadi lah. Ini antara komponen reka bentuk mekanikal untuk memindahkan kuasa lah. Okey, contoh gigi gear berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima, input kepada output. Okey, contoh yang tunjuk tu jam lah. Okey, jam. Dalam jam memang banyak gear. Macam mana bateri ataupun kuasa elektrik daripada bateri tu dia supply kepada motor. Dalam jam kan ada motor kan. Kemudian motor tu akan gerakkan gear pertama yang ada gigi tu. Kemudian di bersentuhan dengan gear yang kedua pun ada gigi juga yang bulat tu kan. Gear yang bulat tu macam yang tengok dalam gambar ni, dalam PowerPoint ni. Lepas tu dia banyak lagi gear yang memutarkan minit, memutarkan jarum saat, memutarkan jarum jam. Kalau jam tu lagi canggih, dia banyak lagi lah diputarkan. So benda tu akan berputar, gerak dan dipindahkan kepada output. Output tu adalah masa lah. Dia akan tunjukkan masa, pukul berapa. Yang ditunjukkan tu adalah jam. Okey, ini berkaitan dengan jam yang jarum lah, bukan jam digital. Jam digital lain. Okey, dia elektrik, 100% elektronik. Okey.
Okey, jenis-jenis gear yang digunakan. Okey, gear pula banyak jenis Yang pertama gear serong, gear taji, gear helix, gear tulang herring, gear rak dan pinan, gear meter, gear skru, gear dalam, gear serong pilin, gear belitan. Okey, ini kita tengok satu-satu Okey, first gear serong. Gear ni digunakan untuk pindahan tenaga daripada satu aci ke satu aci yang bersudut. Okey, maksud yang dia bersudut macam ni lah. Kamu anggap ni satu, macam cakap bersudut ni macam ni. Macam ni sudut. Okey. Okey, kalau dalam gambar tu nampak gear tu dia berpusing satu macam ni, satu lagi berpusing macam ni. Okey, nampak ni gear ni kan. Okey, pertama, gear kedua. Okey, ni maksud dia sudut lah. Kalau kita buat line macam ni lah. Ni gear pertama, ni gear kedua macam ni. Okey, biasanya dibina dengan dua gear yang berlainan saiz dan bersirat pada sudut 90 darjah antara satu sama lain. Itu yang saya tunjuk tadi. Ini sudut 90 darjah Tahu kan sudut 90 darjah, sudut tegak. Okey, jadi dia ada dua gear. Satu gear yang dekat sini, satu lagi gear yang dekat sini, yang bawah. Okey, dia kata gear tu berlainan saiz. Okey, berlainan saiz ada gak yang sama saiz, ada yang berlainan saiz dan bersirat. Sirat tu maksud dia tu gigi tu. Okey, gigi gear ni. Okey, pada sudut 90 darjah antara satu sama lain. Okey, gambar ni dah tunjuk contoh yang paling mudah lah. Mungkin korang tak nampak. Kalau dalam enjin biasa ada, dalam basikal pun ada, tak silap, basikal yang tak menggunakan rantai. Tak apa, nanti saya akan tunjuk gambar dia Okey, next. Okey, contoh alatan menggunakan gear serong. Okey, yang first ni gambar basikal, nampak? Ni basikal dulu ni, dia tak guna rantai, dia guna gear. Ada dua gear dia bersudut macam ni lah. Macam saya cakap tadi, dia sudut 90 darjah. Okey, macam ni. Ni gear, satu lagi gear. Jadi bila yang ni berpusing, yang ni bersambung dengan tayar, jadi tayar akan berputar lah, roda berputar lah. Okey basikal ni basikal lama ni, tapi sekarang ni pun ada juga sistem macam ni. Kalau korang perasan ada basikal yang warna oren tu, basikal tu biasanya dekat taman-taman, dekat bandar-bandar ada. Maksudnya kalau kau nak naik, nak sewa basikal tu, dia secara online je. Basikal tu ada dekat Melaka ni, kadang ada supplier jual, dia ambil pada OC yang dah tak nak tu kan. OC mungkin dah update, so dia ambil, dia bawa ke Malaysia ni, dia jual 200 basikal tu, monorail tu. Kalau korang perasan lah, ada monorail, tayar dia. Basikal tu simple je, dia bukan mountain bike, dia bukan ni, dia basikal biasa saja. Okey, itu basikal Guys, dari semua fitur sepeda ini, ada yang paling gue suka dari sepeda ini, karena ternyata sepeda ini tanpa rantai, guys. Oke, kalian penasaran dengan cara kerja atau mekanisme dari sepeda tanpa rantai ini? Kita akan buka, guys. Ya, ikuti kita terus. Guys, ini dia bagian yang paling unik dari sepeda ini, guys. Sepeda tanpa rantai. Sekarang Om Yuki mau coba bongkar ini, mau dilihat dalamnya isinya seperti apa, guys. Oke, boleh buka Om Yuki. Oke, kita tahan. Nah, ini dia, guys, model. Nah, itu dia. Nah, ini dia, guys. Sistem dari tenaga sepeda ini bukan dari rantai, tetapi dari semacam gigi nanas ya, sistem propeller, guys. Unik sekali. Dan ini yang pasti bahannya terbuat dari bahan yang sangat kuat karena memang untuk pemakaian jangka panjang, guys. Nah, seperti itulah. Kalau disusun kembali seperti itu, guys, jadinya. Nah, ini dia sistemnya, sistem kerjanya, guys. Nah, oke, guys, sudah cukup mengerti kalian semua. Jadi inilah keunikan sepeda dari Singapura ya.
luar biasa memang bentuknya. Guys, ini dia sistem propeller atau sistem gigi nanas yang digunakan untuk sepeda ini. Ini penggerak depannya guys, ya. Lalu ini roda belakangnya guys. Nah, ini dia berputar seperti ini guys. Keren banget ternyata ya guys. Gimana Om Yuki? Susah nggak masangnya balik? Gampang ya? Chill ya. Oke, yang seterusnya guru di tangan ni. Ini pun guru di zaman-zaman dulu lah. Memang saya pernah jumpa ni dekat Kemarahan Hidup, bengkel Kemarahan Hidup memang ada. Dulu-dulu lah, tak tahu lah sekarang ada lagi ke tak. Ini paling zaman-zaman dulu kan mana ada jumpa elektrik kan. So benda-benda ni adalah. Okey, dan pemukul telur. Lihat, nampak ada gear satu. Lepas tu ada sini ada satu gear lagi sepatutnya. Gear ni lah yang akan putarkan pengacau telur ni yang besi bawah. Okey. Yang kedua, gear taji. Bahasa Inggeris spur gear. Digunakan untuk memindahkan tenaga antara dua aci yang selari. Okey, kalau kamu lihat dia ada dua gear. Dua-dua ni selari sama. Okey. Jadi tak macam yang first tadi gear apa tadi? Gear serong kan. Gear serong 90 darjah. Ini dia selari 180 darjah lah maksud dia. Okey, maksud dia macam ni Dia selari, okey, sini ada shaft, sini ada shaft. Kalau tengok gambar ni lah. Ni pun ada shaft, masukkan shaft. Sini pun masuk shaft. Jadi shaft pertama untuk gear pertama tu dan gear yang kedua tu dia selari. Okey. Okey, gear ini dibina dengan dua gear yang bersirat. Bersirat tu maksud dia bergigi dalam satah yang sama. Satah yang sama ni lah flat. Ni gear pertama, ni gear kedua. Dia akan putar. Tengok gambar lah. Tengok pada slide ni macam mana dia berputar tu. Okey. Contoh alat yang menggunakan gear taji. Contoh paling dekat mesin getah ni lah. Mesin penggelik getah ni. Dan juga ada terdapat dalam jam-jam tangan yang menggunakan jarum, sistem jarum. Okey. Kamu tengok sini pun dah tahu gambar ni. Ada dua gear ni, nampak? Yang warna merah ni dia selari. Dia punya apa tu penggulung dia tu selari. Yang dia kata satu satah ni je lah, satu satah. Dia flat. Okey, harap kamu faham lah. Okey, gear helix yang ketiga, gear helix, helical gear. Okey, kalau lihat gambar macam ni rupa gear helical. Okey, dia ada satu gear yang biasa ni. Lepas tu dia ada satu gear kecil ni. Dia ni lebih kurang je dengan apa yang kedua tadi, yang gear taji tadi, lebih kurang. Tapi mungkin ada beza dekat lain lah. Okey, saya baca gear ini digunakan pada mekanisme kelajuan tinggi. Contohnya pada pemacu kereta untuk menukar kelajuan daripada kelajuan rendah pada kelajuan tinggi. Okey. Based on statement ni dia kata biasa digunakan pada mekanisme yang kelajuan tinggi biasanya kereta lah ataupun lori atau kenderaan senang. Okey, dalam penggunaan gear ni dalam gear kereta lah, kita nak tukar gear 1, gear 2, gear 3 kan. Jadi gear ni digunakan. Okey. Okey, kalau kamu lihat dia macam gear sebelah tadi, gear taji tadi. Dia satu satah kan macam ni. Okey, gear ni dibina dengan dua gear bersirat dalam satah yang sama. Ini sama lah ni, satah yang sama. Lebih kurang. Okey. Cuma dia besar dan satu lagi kecil. Sebab apa? Sebab pertukaran gear lah. Contoh yang dibagi untuk kereta. Okey, next. Gear tulang herring. Gear tulang herring. Herringbone gear. Okey, herringbone gear ni, herring ni sebenarnya burung. Okey, burung herring. Macam burung helang tu lah. Okey, tak apa. Okey, kita tengok apa penerangan dia. Gear tulang herring menyerupai dua gear helix yang telah diletakkan sebelah menyebelah. Kalau lihat gambar macam tu lah. Dua gear helix yang telah diletak sebelah menyebelah. Membantu untuk mengelakkan isu-isu berkaitan dengan tujahan sisi yang dalam penggunaan gear helix.
Okey, membantu untuk mengesahkan sisi berkaitan tujuan sisi. Tujuan sisi ni maksud dia hentaman pada tepi. Kalau kamu lihat mata gear ni, nampak yang belah sini dengan belah sini, dia berlainan arah, betul? So kalau lihat secara logiknya, bila gear ni bertemu, dua gear ni, gear orange ni dengan gear hijau ni dia bertemu, kalau kamu tolak tepi ke, macam kita gunakan tujahan daripada sini ke, daripada sini ke sini kan, dia tak kelari pada gear tu. Sebab apa? Sebab ni lah, berlainan arah ni. Bayangkan kalau di sama arah, gear tu mudah untuk terkeluar lah, untuk gelongsor ataupun tertanggal. Itu maksud dia lah. Okay, tu gear tulang herring. Okay, next, gear rak dan pinion, atau maksudnya rack and pinion gear. Okay, gear ni berfungsi atas prinsip pergerakan pinan dalam bentuk putaran ditukar ke rak yang bergerak secara linear. Okay, lihat gambar ni satu gear, lepas tu ada satu batang besi yang ada gigi juga, tapi dia lurus. Ni bukan gear kita panggil, gear yang ni yang ni bukan. So benda ni berputar, diputarkan dengan kuasa motor ke elektrik ke, dia akan berputar dan dia akan menggerakkan juga yang bawah ni. Dia akan gerakkan rack ini ni, rack ni yang bergerak secara linear, secara lurus ni. Okay, benda ni contoh paling dekat ni lah, sliding gate, auto gate tu kan, pintu pagar automatik yang jenis slide, gelongsor orang panggil. Jadi inilah gear yang digunakan. Okay, saya ada tunjuk contoh kejap lagi, nanti kan saya tunjuk contoh sebab rumah saya pakai jenis macam ni. Okay, contoh alat yang digunakan gear rak dan pinion. Inilah sliding door ni. Contoh kalau pintu kat Tesco kan, kat supermarket tu macam ni lah. Ada dua gear yang terlibat. Ini kalau dua pintu, dua daun pintu. Kalau satu je lah. Okay, ini adalah auto gate auto gate rumah. So sistem yang ada adalah sistem gear rack and pinion lah, macam yang anda pelajari. Contoh kita lihat ini ada gigi-gigi, dan yang bulat ni pun ada gigi. So dia akan matching lah antara gigi yang bulat tu dengan yang panjang ni. Jadi bila kita on ataupun gerakkan gear yang bulat tu, dia akan menggerakkan pagar ni. Okay, next, gear meter gear. Gear ni berfungsi untuk menukar arah transmisi. Satu jenis gear serong di mana dua paksi putaran bersilang. Okay, gear meter ni berfungsi untuk tukar arah transmisi. Transmission ni gear lah, macam gear 1, gear 2, gear 3 untuk kereta. Dan satu jenis gear serong di mana dua paksi putaran bersilang. Okey, dia ni macam gear serong tadi lah. Kalau kamu tengok yang mula tadi, gear serong kan, gear serong. Okey, ni dia ada bersudut campur darjah lah, macam ni. Ni gear 1, satu lagi gear kat sini. Banyak gear ni, korang harus tahulah, harus tahu macam mana rupa gear tu. Okay, dan dia punya ciri-ciri dia, fungsi dia. Okay, seterusnya gear screw. Gear screw macam ni dalam gambar ni. Dia kecil, dia bentuk screw. Dia ada gigi dia besi, ada gigi dia. Lepas tu dia akan
cantum dan saling bergerak lah. Okey, gear screw juga kadang-kadang dipanggil gear helix bersilang. Okey. Seterusnya gear dalam. Okey, gear dalam ni maksudnya dia ada satu bulatan besar ni, dan dalam bulatan tu ada gear. Okey, penerangan dia, gear dalaman adalah gear dengan gigi dipotong di permukaan dalam silinder. Maksudnya gigi di dalam. Ni nampak yang bulat paling besar ni, warna oranye ni, warna tembaga ni, gigi dia di dalam. Manakala gear-gear biasa dia berada di dalam gigi tu untuk bergerak lah. Okey, ingat ni, gear dalam. Benda ni korang kena ingat lah macam mana rupa bentuk dia dan nama dia. Okey, mungkin dalam soalan ada keluar lah, ni gear apa, macam tu lah. Okey, seterusnya gear serong pilin. Gear serong pilin ni kalau lihat gambar dia macam gear serong biasa juga, cuma dia ada macam ni lah, ada casing dia. Kita baca penerangan dia, gear serong pilin dikenali sebagai gear serong yang mempunyai gigi helix. Okey, gear serong ni mempunyai gigi helix lah. Dia gear serong juga, tapi cuma gigi dia gigi helix. Bentuk gigi helix macam ni, dia ada gigi yang panjang-panjang macam tu Okey, gear berletan, worm gear. Gear ini berfungsi mengurangkan kelajuan dan memindahkan tenaga putaran aci pada sudut tertentu. Okey, gear ini dibina dengan satu batang aci bergigi yang bersirat dengan gear yang bulat. Okey, gear berletan ni senang dia nak ingat. Kalau orang tak berapa faham sangat, first dia ada satu yang macam gear panjang ni, dan satu lagi dia macam biasa, gear bulat. Okey, jadi fungsi dia itulah mengurangkan kelajuan, memindahkan tenaga putaran pada sudut tertentu. Okey. Okay, next. Contoh alat yang digunakan gear berletan ni, okey, spana dalam spana hidup ataupun spana boleh laras ada sistem gear ni sistem gear berletan. Okey, yang seterusnya pautan. Pautan ni komponen berhubung sebagai satu komponen atau bahan bagi melengkap satu sistem. Okey, ingat kalau ada gambar macam ni, macam contohnya pintu ni, pintu yang bila kita buka dia akan tutup so slow kan. Dalam ni dia ada hidrolik dalam ni. Bila kita buka pintu tak ada tergentak tutup dengan cepat ataupun kuat, dia akan perlahan-lahan tutup. Masuk pun kalau kita berlari tertolak laju pun dia akan terbuka dengan slow sebenarnya. Ni jenis pautan Seterusnya okey, ini sebenarnya dah masuk topik komponen komponen mechanical lah. Macam tadi, first tadi gear kan, semua gear. Okey, yang ni jenis yang kedua, pautan. Okey, seterusnya kita lihat kepada komponen yang seterusnya, iaitu tuil atau tuas. Okey, tuas tu maksudnya lever. Okey, tuil atau tuas ialah sistem yang berkaitan dengan daya, beban dan fulcrum. Okey, ia terbagi kepada 3 kelas. Kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Okey, kita tengok apa yang membezakan antara kelas-kelas tersebut. Okey, first order. First order ni maksud dia kelas pertama lah. Okey, kalau kamu lihat pada gambar rajah LFE. Okey, apa maksud dengan L? L adalah load. Okay, F adalah fulcrum. E adalah ini energy. Okey, kita memberikan tenaga, tarik benda tu. Okey. So kalau kita lihat first order tu, kita rujuk pada kedudukan fulcrum. Jadi untuk first order tu ataupun kelas pertama tu, fulcrumnya di tengah-tengah. Okey. Dan yang berhampiran dengan dia adalah lever, dan di sebelah satu lagi adalah energy, tenaga yang kita gunakan untuk tarik tukul tu, kalau kita bagi contoh tukul lah. Okey. Lihat bawah tu pelayar. Okey, pelayar tertengah adalah fulcrum. So load pada muncung pelayar tu, dan kita akan grip menggunakan tenaga tangan kita lah. Okey, E.
So next, kelas kedua, second order, kita lihat load di tengah-tengah, maksudnya beban di tengah-tengah. Contoh adalah kita sorong lah, kita letak di tengah-tengah tu beban pasir ke, guni simen ke apa ke. Lepas tu fulcrum tu di pada tayar, dan energi pada pemegang lah. So itu contohnya. Yang contoh kedua, yang nutcracker ni, pemecah kacang. Okey, fulcrum di peroleh hujung sekali, beban di tengah-tengah, kacang lah beban dia. Kita nak pecahkan kacang dan energi kita tekan pakai tangan. Dan kelas yang ketiga adalah fulcrumnya di hujung, energi di tengah-tengah, dan load di hujung sekali. Maksudnya energi di tengah-tengah. Contoh lengan kita lah. Okey, contoh lengan kita. Dan juga sugar tongs. Ni gambar bawah ni sugar tong. Sugar tong ni macam sugar tong. Okey, macam mungkin tempat ataupun alat untuk mengambil gula ataupun ais. Kalau kamu perasan lah dia fulcrum dia paling hujung sekali. So tempat yang kamu grip atau pegang di tengah-tengah, dan load daya itu kacang ataupun kacang pula, apa tu, ais ataupun sugar tu, gula tu yang kita tak ambil tu di hujung sekali lah. Okey, itu adalah contoh yang paling mudah lah tentang tuas ataupun twill ni. Okey, next kita pergi kepada takal. Okay, ini biasalah korang tengok takal ialah menyelengkan daripada satu roda dan berputar pada gandar easel. Easel ni lah, ni easel ni easel. Okay, ada roda dan easel. Lepas tu dia tarik pakai tali Tujuan ni memudahkan kerja-kerja mengangkat beban yang berat. Okay, ni kalau akan nampak dekat bendera pun ada naikkan bendera. Tu takal lah tu. Okay, next tali sawat, belting. Okay, belting ni biasa dalam enjin kereta ada, dan juga macam motor-motor besar motor-motor besar yang kadang-kadang tak pakai rantai tu, dia ada dua jenis. Dia pakai rantai ada, dia pakai belting ada, dan juga dia pakai gear. Pakai gear pun ada. Motor-motor besar lah biasanya. Okay, lihat dalam gambar ni contoh basikal, nampak dia pakai belting, dia tak pakai rantai. Okay, yang sebelah tu ada gambar enjin kereta lah, timing belt orang panggil, timing belt tu belting dia lah, kereta punya belt. Okey, tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu. Takal pemacu contoh ni lah, ataupun ni kalau kereta takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu. So takal dipacu ni lah yang kedua ni. Yang pertama ni takal memacu, dan satu lagi takal dipacu. Okey, kalau motor elektrik ni biasanya kereta lah kan, dia guna bateri untuk gerakkan motor elektrik tu. Kalau basikal guna kaki, pedal. Okey, F, aci sesondol, camshaft. Okey, aci sesondol ni lah, ini jadi benda-benda ni panjang dua ni. Okey, aci sesondol digunakan untuk membuka dan menutup valve atau injap. Dia boleh didapati dalam kenderaan bermotor. Dalam kenderaan banyak lah benda ni, memang ada. Tujuan dia untuk gerak buka dan tutup valve ni. Ni valve yang ada spring ni. Ni yang hitam ni adalah valve. Siapa belajar otomotif, motosikal ke, dia tahulah apa benda ni, sistem ni. Jadi bila benda ni bergerak, dia akan bergerak menggunakan rantai gear ni. Jadi yang sini, aci sondol ni, camshaft ni, dia ada bentuk-bentuk dia tau. Bentuk-bentuk ni akan tekan spring ni, valve ni. Jadi valve ni akan buka, tutup, tutup. Dia ada masa dia lah. Okey, ini pula aci engkol lah, crankshaft. Ni dalam kereta pun ada, dalam motosikal pun ada. Boleh lihat macam mana dia berfungsi. Ni yang tengah ni yang tengah ni lah aci engkol. Okey, yang kereta ni. Jadi dia akan menyebabkan piston. Ini piston yang 2 biji bulat ni. Ini piston. So benda ni akan menyebabkan piston bergerak atas bawah ataupun kiri kanan macam tu lah.
Okey, IC anchor fungsi untuk menukar gerakan linear kepada gerakan berputar, sebenarnya sebagai penghantar kuasa kepada kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Untuk gerakkan kenderaan motor ataupun kereta ataupun lori lah. Okey, yang tengah ni tahu IC anchor. Yang ni piston dua ni. Okey. H Glonso slider. Okey, gambar slider lah. Mana ada roda betul ada rail lah, itu slider lah. Okey, Glonso berfungsi sebagai pengurangan geseran bagi menggerakkan komponen yang beban berat. Beban pada Glonso pula digerakkan secara mendatar. Okey, jadi Glonso ni macam kereta api. Kereta api kalau kamu lihat dia ada rail kan. Itu dia bergerak secara Glonso lah. Kereta api kan bergerak kan. Jadi tayar-tayar kereta api tu dan juga rail tu dia kurangkan geseran dan bergerak atas rail, boleh bawa beban yang banyak lah. Itu contoh kalau dekat kereta api. Yang ni pun ada juga ni. Ni barang kamera tak silap ni. Biasa siapa buat filem-filem tu kan, ada letak kamera. Orang sekali duduk atas tu dia akan bergerak perlahan, slide perlahan, slider. Dia Glonso lah. Okey. Okey, seterusnya galas berbola ataupun ball bearing. Okey, ni lingkuran biasa kot. Yang berputar memang kena ada ball bearing ni ataupun galas berbola ni. Kalau tak ada, memang benda tu akan mula-mula mungkin boleh bergerak lah, tapi lama-lama habis kalau tak ada ball bearing ni lah. Okey, kita tengok apa fungsi dia. Galas berbola digunakan sebagai perantara bagi objek yang berputar untuk mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan. Okey, fungsi dia mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan lah. Tu yang ball bearing dalam tu. Dalam tu ada ball bearing. Lepas tu pula dia letak ada grease lah, minyak. Jadi benda tu melancarkan lagi pergerakan ball bearing ni lah. Okey. Okey, biasanya macam dalam tayar basikal, tayar depan ataupun tayar belakang memang ada ball bearing lah. Benda yang bergerak, berputar mesti ada tu. Lagi benda yang perlu tahan lama, bergerak lama. Okey. Okey, yang seterusnya bindu ataupun cap. Okey, ni kalau kau tengok pada gambar tu lah, dia ada handrail ataupun drill yang letak atas meja tu kan, letak mata gerudi, letakkan bindu, itu ni tekan gerudi lah. Digunakan bersama mesin gerudi untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Okey, ni yang dia panggil bindu ni atau cap ni yang pegang mata gerudi. Dia boleh buka, masukkan mata gerudi, kita ketatkan kan. Okey, itu bindu lah nama dia. Dan lagi sekali Okey, lagi sekali rantai. Ini paling mudah sekali lah. Rantai motor, rantai basikal. Itulah yang biasa ada ni, sistem ni. Okey. Okey, saya stop dulu untuk bahagian pertama ni. Nanti akan kita bincangkan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang lain. Okey. Okey, kita lihat dulu. Bye bye.